Luar biasa, Timnas Indonesia berhasil di ASEAN Cup AFF Championship 2025 yang berlangsung di Stadion GBK dan menjadi juara grup di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Ya, berikut full komentar fans Malaysia atau si kuning. Aku udah pernah cakap, Kanohani nak berjaya mengikat Malaysia, mesti gunai keberuntungan je, tak ada bakat je. Memang Kanohani main bola sepak, passing tak jelas, shooting pun jauh ke awan, macam player kat kampungku je. Hahaha. Korang menang itu pun dibantu banyak lagi player warisan Belanda tahu, karena player tempatan korang memang tak pada bisa main bola. Aku cakap macam ni memang betul dan itu fakta. Korang cuma menang sekali je, ramai betul. Hahaha. Sengaja je lah Malaysia mengalah biar netizen korang senang, padahal Kanoha isi je. Hahaha. Kali ni Malaysia tak ada maruah, main macam tak betul. Lawan Kanoha yang isi pun kalah. Kanoha aku tengok kat TV tu tak begitu pandai main bola sepak. Mestinya pasukan Malaysia senang je nak ceploskan gol banyak-banyak kat gawang dia orang. Aku kesel je, statistik Malaysia menang dibanding dia orang, tapi kalah dan tak ada maruah kali ni. Balik kampung cepat malam ni, Kanoha mesti senang. Aku pun samalah hari ni tidur cepat. Netizen Kanoha mesti ada di mana-mana. Malaysia mesti balik cepat karena Indonesia berjaya mengikat Malaysia. Prediksiku Malaysia mestinya menang 10-0 dengan mudah. Aku tengok karena player Indonesia tak begitu pandai main bola sepak. Passing pun banyak lagi tak betul. Player kita orang depan penjaga gol Indonesia banyak juga nak sia-siakan peluang tuh. Mestinya senang je nak ceploskan gol ke penjaga gol Indonesia. Bila pasukan Malaysia tak mensia-siakan peluang, aku yakin Malaysia berjaya 10-0 kat Indonesia tuh. Kesal betul aku malam ni. Indonesia mesti tambah sombong lepas ni. Pada menit ke-80, aku tak tahan lihat skor tu. Malaysia mesti menang jika nak lolos grup. Jika tak lolos pun, ini adalah maruah negara. Tak mestinya Malaysia kalah dengan Indo-Belanda ini. Indo-Belanda pun macam tak fair play main bola sepak. Banyak lagi pelanggaran yang tak perlu kepada player Malaysia. Aku tengok banyak lagi kartu kuning kat player Indo-Belanda ni. Korang tak payau senang meraih kejayaan sekali dengan Malaysia. Mestinya korang malu, tak main bagus dan adil. Mengadil lapangan pun aku tengok mesti dibayar. Seharusnya Indo-Belanda ni dah harus kena sanksi tak main seumur hidup. Lebih baik bawa balik piala kaleng tuh, biar Kanoha senang. Aku cakap sekali lagi, bawa balik piala kaleng tuh. Macam sudah kalah sebelum bertarung. Harimau tak ada rasa malukah? Hilang identiti, hilang maruah negara kalau macam ni. Kanoha mestinya mudah je dikalahkan karena player kita orang sia-siakan. Belum kat gawang tu macam sukar je. Netizen Kanoha mesti sombong betul, aku yakin lepas ni. Ramai incar laman Malaysia di sosmed tu dan YouTube. Next aku yakin kat semifinal tu Kanoha bila bertemu tim Thailand mesti dijadikan lumbung gol banyak-banyak. Hahaha. Malaysia B23 aku tengok main compact di bahagian depan, short pass, long ball dan counter attack ke pantas. Indonesia mesti terdiam sekejap setiap pelusuk bumi jika tim Malaysia menang. Sayang sekali defense kita tak ada kelajuan. Jangan harap lebih-lebih, dah hilang identiti dan maruah negara. Aku pikir perlu banyak berbenah dan evaluasi lagi. Pecat pelatih itu. Kalau aku usul, mesti Malaysia panggil je Sintayong. Mereka dah tak jadi pelatih Indonesia lagi. Fisik Malaysia mesti banyak yang lemau betul.
lari tak ada semangat aku tengok. Rilek Malaysia, kalah pun rilek. Tak payah nak beriak macam Indonesia. Masih banyak benda lain nak pikir, olahraga lain bola sepak je. Masih ada voli dan badminton. Kalau nak tarik diri pun boleh. Ada masa lagi. Tak payah tunggu tokong WhatsApp hari tu. Banggang dala tak kuat tapi tak cerdik pula. Makan angin, tendang angin je. Apa benda kalau macam tu? Rasanya pasukan Malaysia kalah dengan Indonesia ada kelebihan tempat sendiri dan mempunyai permainan yang bagus karena ambik player Belanda. Janganlah bagi alasan lapok konon pengadil tak betul atau Malaysia main pakai bomoh pula. Jangan Indo samakan harimau Malay dengan Brunei pula. Netizen Kanoha mesti banyak belajar kata-kata bagus dari warga Malaysia. Netizen korang jika nak komentar mesti tak betul dan tak sesuai fakta. Banyak lagi komen yang nak melencong dari kejadian sebenar. Di sosmed tuh tak payahlah korang bikin gaduh di negara kita orang. Masuk laman resmi Federasi Malaysia. Kita orang betul-betul korang tak diajarkan etika ke kat sekolah tuh. Defend Barai, kalau tak upgrade balik awal terus. Senang je cerita buang duit rakyat lah. Federasi Malaysia mesti harus tetap jawatan. Carilah player-player yang lebih baik. Penat sangat lihat diorang. Macam nak pergi liburan pun jalan-jalan je. Tak ada semangat nak lari kejar bola tuh. Bila lain kali main tuh semangat sikit. First game tak patut kalah. Main dengan Brunei pun boleh bolos. Adoi, mana nak main dengan Indonesia? Kena parking bus lah jawabnya. Mestinya tarik diri je dah. Tak ada peluang lagi. Dengan Filipina pun Indonesia tak boleh skor. Lebih kurang Malaysia juga. Indonesia ni siapa bernasib baik dia menang. Player mesti butuh banyak-banyak stamina kat padang tu. Apa-apa pun aku tengok player cuma lari-lari kecil pun. Tak ada spirit nak raihkan maruah negara. Ditambah pula kat GBK Indonesia banyak lagi penyokong dan bayar pengadil. Sebagai nasihat kepada majority player U23, Anda boleh dah cari pekerjaan lain untuk masa depan. Sebab bola sepak tidak menjanjikan masa depan untuk setakat main macam U18 negeri. Barisan coach pun sama. Memang patutlah guna warisan. Bola sepak bukan permainan orang kita untuk zaman modern nih. Kita main walau endam. Kalau macam ni lah main rasanya tak perlu hantar U23. Baik tengok skuad wanita adalah juga melawan walau skill depa tak sama dengan skuad lelaki U23 ni. Ambik impor jelah main Malaysia. Buang masa pemain tempatan pergi internasional. Memang speed dan strength tak sampai tahap untuk laksanakan konsep menyerang dan bertahan yang coach beri. Apalagi naturalisasi lah. Mana yang ada, gamak tak ada, tim nak sumbat boleh create dalam Liga 2. Sampai sekolah sukan pun boleh jadi feeder tim. Kalah tak ada masalah. Itu maksudnya kita kena berlebih banyak lagi. Tengok kekurangan yang ada, bukan pada pemain sahaja ya. Kena selesaikan dari top to bottom. Bermula daripada pengurusan persatuan, pengurusan pasukan, kejuruan latih hingga pemain. Adakah pengurus serius dengan U23? Dalam FB resmi FAM tiada langsung berita U23 yang disibukkan keputusan Piala Belia. Sabur netizen, Piala AFF di Indonesia hari itu pun Malaysia kalah game awal, tapi las menang piala. Bagi rakyat Konoha lepas gian dulu. Realiti yang wajib ditelan. Lokal player memang tak bagus. Bagi peluang lah macam mana pun. Puluhan tahun pun bagi peluang. Tetap serupa tuh yolah tahap permainannya. Saya ulang, kena pakai coach luar. Nak amek degree tapi pensyarahan kelulusan diploma je.
Tak ada pengalaman tahap degrade, tapi jadi pensyarah. Itulah perumpamaan nyanyer. Selagi corak permainan seperti pemain tahun 80-an, 90-an, pasukan tidak akan pergi ke mana. Itulah corak dan strategi pemain zaman itu, dan coach pun bermain pada waktu itu. Sebelum ini banyak kali cakap, corak itu sudah dan senang dibaca oleh pasukan Asia Tenggara. Wajar coach ditukar jika masih guna corak yang sama. Long ball, lari. Lebih baik jangan tengok skuad anak tempatan main. Kita dah hadap berbelas tahun dengan anak tempatan nih, tak boleh. Sampai bila ler nak tunggu player anak jati Malaya pergi sampai World Cup? Aku nih dari umur sekolah rendah sampai sekarang dah dekat umur 50 tak pernah tengok Malaysia pergi peringkat paling tinggi dalam bola sepak. Bapak aku pun dah tak ada, dia pun tak pernah merasa tengok. Tok aku lagi ler, korang yang beria nak tengok anak jati Malaya main bola sampai World Cup nih cam mana? Tak ada guna menguasai perlawanan 76%, hanya tunjukkan penguasaan bola, main passing terus. Dah sampai garisan kotak penalti pun passing ke belakang kiper lagi. Sedangkan sudah ada pemain minta bola di depan, tapi main passing terus sampai habis perlawanan. Pandai kau Eko salahkan anak jati pula. J yang salah, J yang pilih coach. Apa hak J nak bagi-bagi peluang, nak tentukan siapa jadi coach? J itu faham ke? Tak tahu malu. Pemain Malaysia suka gerak cara solo. Jadi next game jangan lupa senaraikan Joe Branco, Man Kiddle and Kid, pasti menang. Yang penting turun bas pakai earphone. Nanti orang kata tak apa, muda lagi, belajar lagi, dari sekolah sampai umur 23 belajar apa lagi. Bak kata orang, habiskan boras je. Mana kata nak bagi peluang pada anak jati tu? Apa yang dapat mereka bagi? Peluang dah bagi, tapi tak ada kesungguhan untuk menang. Dah tahu Nafuzi tu tak layak jadi coach farm, dok kutip juga. Memang itulah yang Malaysia dapat. Main apapun tak boleh, cuma pandai main sabun je.